Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar anak-anak kelas 5 tahun 5 Wahbah? Cikgu harap kamu semua sihat. Jadi hari ini kita nak belajar tentang satu perkara yang sangat mudah, iaitu menganggar kuantiti. Tetapi ada yang menganggap benda ini mudah, jadi tidak berapa mengambil berat. Jadi kadang-kadang cikgu perhatikan ramai yang tidak boleh menjawab soalan menganggar kuantiti. Padahal soalan ini sebenarnya sangat mudah sekiranya kamu telah amalkan dalam kehidupan kamu seharian. Okey, baik. Kita lihat tajuk anggar kuantiti. Kita perhatikan dalam gambar rajah. Okey. Air di dalam tangki ini penuh. Isi padunya 200 ml. Isi padu air di dalam tangki B hampir 3 suku berbanding dengan tangki A. Okey, jadi bagus budak ini dia berdialog, berbicara, bercakap dengan ibu dia dalam istilah-istilah matematik yang mungkin secara sedar atau tidak sedar. Jadi kamu pun mungkin di rumah begitulah kot. Jadi kita cuba perhatikan, kita cuba kaji dalam dialog percakapannya apakah yang sebenarnya yang berlaku. Okey. Berapakah anggaran isi padu air di dalam tangki B? Okey, situasi menunjukkan ada dua tangki A dan B. Tangki A diisi dengan penuh, manakala tangki B diisi tidak penuh. Tapi mengikut dialog ini, dia mengatakan bahawa tangki B hampir 3 suku berbanding tangki A. Sekiranya kita hendak membuat anggaran kuantiti, kita perlulah ada satu nilai untuk kamu bandingkan. Barulah kamu akan dapat anggaran. Okey, anggaran bukanlah satu bacaan yang tepat, tetapi kita boleh dapat lingkungan bacaan yang hampir-hampir tepat. Jadi apa-apa pun sekiranya kita hendak membuat anggaran, kita perlulah ada satu perbandingan. Dalam kes ini, tangki A sebagai perbandingan untuk tangki B. Dan kita tahu isi padu sebenar tangki A iaitu 200,000 ml. Sekiranya tukar dalam unit liter, dia lebih kurang 200 liter. Okey, 200 liter ataupun 200 ml. Okey, berdasarkan itu, kita cuba dapatkan anggaran kuantiti air ataupun isi padu air yang ada pada tangki B. Sebelum cikgu teruskan pada tajuk ini, pada penerangan contoh ini, cikgu nak kamu ingat, apabila kita berbincang tentang tajuk anggaran, ada beberapa istilah yang kamu perlu mahir, perlu tahu. Okey? Sekiranya kamu belum tahu, tak apa, mari kita lihat sama-sama. Antara istilah-istilahnya adalah separuh, ataupun ada yang mungkin sebut setengah. Separuh ataupun setengah. Jadi separuh atau setengah, dia adalah satu bahan yang dibahagikan kepada dua bahagian yang sama banyak. Jadi kalau kata roti, kita potong tengah bagi sama banyak, itu adalah separuh. Jadi kebanyakan kamu dah pernah biasa menggunakan pun, dah menggunakan perkataan ini pun. Tak ada masalah. Okey. Tapi dia sebenarnya, dia boleh kita gunakan dalam tajuk anggaran kuantiti. Baik, jadi ingat, bila separuh sebenarnya kita sedang membuat operasi bahagi kepada dua bahagian yang sama banyak. Kemudian kamu juga perlu tahu istilah suku. Okey, suku. Suku ni maksudnya bahagian yang separuh tadi kita dah bagi dua, kemudian kita bahagi lagi dua. Maksudnya tadi dah bagi dua, sekarang kita bahagi lagi sekali. Maksudnya dia telah dipecahkan kepada 4 bahagian. Sebab 2 kali dia dipotong. Potong 2, dapat 2. Yang kedua-dua tadi dipotong 2. Maka dia dah menjadi 4 bahagian. Satu bahagian yang asal tadi, yang besar tadi, tiba-tiba jadi 4 bahagian yang kecil. 4 bahagian yang kecil ni kalau kita campur, gabungkan kembali, dia akan kembali menjadi satu bahagian. Okey. Jadi sebenarnya suku adalah, dia adalah satu bahagian yang telah dibahagi 4. Apabila kamu telah
tahu maksud suku, kamu juga perlu mengetahui perkataan 3 suku. 3 suku. Nah, 3 suku. Bukan orang 3 suku. Itu pun ada juga. 3 suku ni maksudnya hampir. Dia melebihi separuh tetapi tidak penuh. Dia hampir penuh. Tak sampai pun penuh tetapi dia lebih dari separuh. Itu adalah 3 suku. Kalau bahagian tadi telah dibahagi 4, 3 suku maksudnya bahagian yang 3 suku ni ada 3 bahagian. Okey, ini separuh 1 daripada 2 bahagian yang telah dipotong. Yang ini pula 1 daripada 4 bahagian yang telah dipotong. Yang ini pula dibahagi kepada 4 bahagian tetapi kita ambil 3 bahagian. Jadi sebenarnya 3 suku adalah separuh tambah lagi 1 lagi bahagian suku. Separuh tambah suku. Jadi 3 suku. Separuh ni mengandungi 2 bahagian. Kalau suku tu, dia ada 2 suku. Sini suku. Suku, dia akan menjadi separuh. Tambah lagi 1 suku, dia akan jadi 3 suku. Okey, katakan kita ambil satu contoh, satu keping pizza. Okey, satu keping pizza ni dipotong separuh. Maka ini 1/2, ini pun 1/2. Apabila kita nak 3 suku, kita kena potongkan pizza tadi yang telah dipotong tadi. Potong lagi. Yang ni potong 2. Yang sebelah sini pun potong 2. Maka kita ada 4 bahagian. Yang sebelah sini adalah separuh. 1/2. Kita tambah lagi 1 bahagian yang ini. Ini dan ini dikenali sebagai 3 suku bahagian ni. Okey, 3 suku. Jadi separuh ni kalau kita dah pecah ni separuh ni. Ini pun sama 1 suku. Ini pun suku. 1, 2, 3, maka dikenali sebagai 3 suku. Jadi apabila kita nak buat anggaran, kita tengoklah. Separuh, apa-apa pun kita jadikan dia separuh dulu. Sama ada dia kurang separuh atau melebihi separuh. Kalau dia melebihi separuh, kita perhatikan adakah dia adalah separuh daripada separuh itu. Okey. Pertama, kita jadikan dia 2 bahagian. Okey, kita tahu ini adalah separuh. Sekiranya dia melebihi daripada separuh, kita perhatikan. Bahagian yang atas ini kita bahagi 2. Kalau kita bahagi 2, ini dah jadi